hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita penuhi tazkirah asar pada hari ini. Saya bawakan hakikat dua kalimah syahadah. Kelainan sikitlah bulan Ramadan, kita tak sentuh bab Ramadan lah. Sebab banyak sangat itu dengar Ramadan ni lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah lazim. Jadi kita bawa suatu yang kelainan yang lebih penting, yang saya kira penting, ada hubung kait dengan seluruh amal ibadat kita sendiri, iaitu dua kalimah syahadah. Jadi selama ini bukanlah kita tak kenal syahadah. Tuan-tuan dan puan-puan sudah bersyahadah, kita berada dalam Islam, kita sudah beranut agama Islam, dan kita sudah menganut kepahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kita perlu mengetahui dengan lebih jauh tentang hakikat dua kalimah syahadah ini. Ya, bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengetahui makna dua kalimah syahadah. Makna dua kalimah syahadah secara umum yang kita faham, yang kita lazim, yang kita bawa. Aku nak saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenarnya sembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Umum. Ini yang kita lazim, ya. Selazimnya kita faham begitulah. Tiap-tiap orang yang orang kafir yang masuk Islam, dia hanya menyebut begini dan dia faham apa yang disebut seperti yang tersebut tadi, maka dia telah diistiharkan sebagai seorang Muslim. Tapi secara langsungnya kita kena faham lebih jauh lagi. Syarat sah mengucap kalimah syahadah, kita pergi kepada syarat dulu. Ini hukum fiqh, bab fiqh, ya. Syarat sah mengucap kalimah syahadah ini, pertama hendaklah tertib. Dia punya lafaz itu tertib. Dimulai dengan kalimah tauhid, kemudian kalimah rasul. Tertib lafaz-lafaz syahadah itu seperti dinyatakan itu, iaitu syahadah tauhid dan syahadah rasul. Mesti ada letak macam itu, ya. Mesti ada syahadah tauhid, syahadah rasul. Kemudian kedua, hendaklah melafazkan kedua-dua kalimah syahidah itu dengan berturut-turut. Tak boleh putus. Mualat antara dua kalimah itu adalah wajib. Tak boleh putus, ya. Jadi kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah, kita batuk, ataupun kita keselang dengan kalimah ataupun bunyi lain, ya, maka kita kena ulang balik syahadah itu. Maka dia macam itulah mualahnya. Antara dua kalimah itu jangan ada kalimah-kalimah yang lain, kalimah-kalimah ajnabi yang lain daripada dua kalimah itu. Itu sebagai syarat yang kedua. Yang ketiga, hendaklah faham akan makna kedua-duanya. Sebab itu bila kita nak lafaz dua kalimah syahadah ni, kita terlebih dahulu mengetahui maknanya seperti yang kita sebut di awal tadilah. Yakni kalimah Allah, kalimah tauhid, kalimah rasul, kedua-duanya itu mesti ada, dan wajib ada nama Allah dan ada nama Nabi Muhammad. Kena ada nama Muhammad. Tak boleh asyhadu wa anna Muhammad, tak sebut Muhammad, wa anna Rasulullah, wa anna lahu Rasulullah. Kita tak boleh ucap macam tu. Tak boleh ganti dengan dhamir. Kita kena sebut Muhammad, ya. Itu satu syarat. Wa anna Muhammad, Rasulullah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah menggunakan perkataan asyhadu. Di awal kalimah mesti ada asyhadu, baru ada alla ilaha illallah. Tanpa asyhadu, hanya menyebut la ilaha illallah saja, tak jadi. Itu tidak diambil kira sebagai syarat. Dia mesti mula dengan asyhadu alla ilaha illallah. Pada kalimah yang kedua, jadi sunat menyebut asyhadu yang kedua. Asyhadu yang kedua sunat. Asyhadu yang pertama adalah wajib. Asyhadu yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu yang kedua Muhammad itu kita tak sebut asyhadu kalimah syahadah itu sah, tapi waw itu kena ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu tak ada wa anna Muhammadar Rasulullah. Waw itu adalah waw ataf, waw yang menghubungkan dua kalimah. Waw itu sudah masuk dalam kalimah asyhadu. Itu artinya kita kena sebut macam tu. Hendaklah menggunakan perkataan asyhadu pada persaksian kalimah tauhid, dan sunat pada kalimah rasul. Sunat daripada rasul kita ulang kali kedua, ya. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah wajib disebut kata sendi, iaitu huruf waw pada kalimah risalah. Kalimah risalah tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kalimah sebagai kalimah penghubung ke kalimah risalah. Tanpa waw kalimah risalah dan kalimah tauhid putus. Mesti ada waw kita sebut awal tadi, kan. Jadi maknanya waw yang kedua itu adalah wajib.
Kemudian keenam, jangan syak pada keduanya. Ini pentinglah. Jangan syak. Ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, tidak ada syak padanya. Jangan ada dhan, jangan ada waham, jangan ada syak. Tiga perkara tidak boleh ada. Syak, dhan, waham tak boleh ada. Ya, dia mesti yakin penuh bahawa Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang kita wajib mengikut segala syariat ajarannya. Itu kita faham secara kasar begitulah. Kemudian pencerahan tentang syahadah. Inilah kita nak cerah ni. Kita nak bawa kepada hakikat. Perkataan syahadah, penyaksian, diambil perkataan asyhadu. Aku naik saksi, ya. Aku bersaksikan atau aku naik saksi. Terjemahan ini sudah betul maknanya, sebab syahidun maknanya saksi. Orang yang menyaksikan, person yang mengaku, yang naik syahadah itu dipanggil syahidun. Syahidun. Orang yang melafazkan kita panggil syahidun. Sabda Nabi contoh kita ambil dalam bab nikah kahwin, Nabi sebut, Nabi kata la nikaha illa biwaliyin wa syahidai, dua saksi, syahidai adl. Nampak? Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali, dua orang saksi. Nampak? Ya. Mesti kena ada saksi itu. Penyaksian tu wajib kena ada. Dalam bab nikah ni kita dapat terang lah, ya. Dalam hadis tu disebut macam itu. Kemudian pencerahan tentang syahadat. Hanya saja umat Islam barangkali banyak yang masih kabur tentang apakah makna aku bersaksi. Aku bersaksi. Kalau saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah dulu, bila malaikat tanya kita dalam kubur gitu, kan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita nak jawab apa? Allahu rabbi. Bi rabba ya tu yang berfungsi. Ya tu fungsinya 5. Dalam ya tu ada 5 perkara yang nak dikatakan. Allah Tuhanku, Allahu rabbi. Ya nisbi dalam bahasa Arab. Ya nisbi itu dia ada 5 perkara dalam ya tu. Kalau tak ada 5 perkara tu, memang orang tu tak boleh sebut, tak boleh jawab. Dia bukan lagu bangsa dunia ni, hafal boleh jawab. Kubur tak boleh. Dalam kubur kita kena hayat, kita menghayati ada 5 perkara yang duduk dalam ya tu. Allahu rabbi, dia Tuhanku, ku tu. Dia kena ada 5 perkara. Yang pertama, aku mengenal Allah. Itu nombor 1. Itu contohlah kita sebut tu. Ya. Ditanya syahadah kita tu lah. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Kenapa? Pertama, aku mengenal Allah. Kedua, aku menghubungi Allah, salat. Ketiga, aku mengakui dia adalah Tuhan. Keempat, aku adalah hamba-Nya. Nampak tak? Itu dia. Dan kelima, aku melaksanakan segala perintah dan tuntutannya melalui risalah Rasulullah. Itu 5 perkara baru boleh jawab kata Allahu Rabbi. Tak ada 5 perkara tu memang tak ada jawab punya. Jangan pakai main hafal, kan? Allah senang aja kata Allahu Rabbi, tak kata orang lah. La kita hafal dah boleh jawab. Dalam ia tu ada 5 perkara. Kalau tidak ada 5 perkara tu, memang mulut tu tak boleh keluar kata Allahu Rabbi. Confirm. Inilah makna ya tu. Di sini juga macam tu, tuan-tuan. Dalam kalimah, dalam barangkali banyak orang masih kabur, apa makna aku bersaksi? Asyhadu. Makna asyhadu tu apa arti? Ya. Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kerana perkataan asyhadu berasal dari bahasa Arab, maka kita hendaklah merujuk ke dalam kamus bahasa Arab. Apakah makna sebenar dari perkataan asyhadu, aku bersaksi? Mengikut ini saya ambil daripada kitab penulisan Usul Dakwah yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Saya ubah, saya susun buat PowerPoint ini supaya tuan-tuan boleh faham. Kita ambil daripada kitab dia, buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama besar daripada Syria, di mana dia adalah salah seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar, ya. Dalam bukunya Usul Dakwah terdapat 5 makna bagi perkataan asyhadu itu dia. Asyhadu tu ada 5. Macam tadi juga kita mengaku dalam kubur, asyhadu tu ada 5 perkara, tuan-tuan, ya. Asyhadu iaitu yang pertama, a'tarifu. Makna asyhadu tu a'tarifu. Aku iktiraf atau aku mengakui. Itu nombor 1. Boleh nak? Yang kedua, uqirru. Aku berikrar dan aku berjanji. Itu dia.
Mana asyhadu tu ya? Asyhadu yang kedua, akhirun aku berikrar dan aku berjanji, dan yang ketiga i'taqidu. I'taqidu aku beriktikad ataupun aku berkeyakinan. Yang keempat, a'lamu aku berilmu ataupun aku mengetahui. Yang kelima, ubayyinu aku menyatakan dalam bentuk sikap beramal. Itu 5 perkara lah. Kita ulang balik. Sebab tuan-tuan nampak ya. Dan kita hari ni kita dengar ya, bukan kita tulis. Kita tak ada kitab ya. Secara langsung, secara rambang, sekurangnya kita dapat membayangkan 5 perkara penting dalam asyhadu. Asyhadu artinya a'tarifu, aku ikrar dan aku i'tiraf. Aku i'tiraf ya, satu confession, satu perakuan pada diri kita ataupun aku mengakui. Yang kedua, asyhadu artinya ukhir, artinya aku berikrar ataupun aku berjanji. Yang ketiga, asyhadu artinya i'taqidu, aku beriktikad ataupun aku berkeyakinan. Yang keempat, asyhadu artinya a'lamu, aku berilmu dan aku mengetahui. Yang kelima, asyhadu artinya ubayyinu, aku menyatakan dalam bentuk sikap. Kita ringkas kelima. Baik, kita kupas balik, sambung. Jadi apabila kelima-lima makna yang kita maksudkan dalam terjemahan dua kalimah syahadah, maka makna panjangnya ialah sebagaimana berikut: aku mengakui, aku berjanji, aku berkeyakinan, aku mengetahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu dia. Itu ketiga asyhadu boleh. Bukan pakai minyak rampang aku nak saksi apa? Saksi palsu itu nama saksi palsu. Ya, dia tak tahu benda apa ada saksi. Saksi palsu lah tu. Saksi palsu ni dosa besar. Nampak tak? Daripada segi hukum fiqh dosa besar, daripada segi hukum hukum jinayah pun dosa besar, daripada segi hukum daripada segi akidah pun dosa besar. Kerana dia tidak menyaksikan apa yang sebenarnya. Ya. Kemudian sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah, dan selanjutnya aku nyatakan dalam bentuk tindak tanduk dan perlakuanku dengan mentaati Allah dan Rasulnya dan kehidupanku pertama. Kita ambil balik yang 5 perkara. Jadi a'tarifu, asyhadu, a'tarifu artinya aku i'tiraf dan aku mengakui. Jika seorang doktor pakar, ini sebagai contoh, jika seorang doktor pakar sudah diiktiraf oleh masyarakat atau orang ramai, maka biasanya kita akan akur dan patuh dengan nasihat pakar tersebut. Nasihat pakar akan dipatuhi kerana kepakarannya, segala suruhannya akan kita lakukan. Itu artinya asyhadu i'tarafu tadi ni. Jadi makanya, dan pantang larangnya akan dijauhi. Demikianlah sikap seorang apabila berhadapan dengan pakar. Tetapi sayangnya, mengapa umat Islam yang sudah iktiraf atau membuat pengakuan terhadap Allah dan Rasul, kita lihat masih tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah tidak pernah berbuat salah dan Rasulnya pula maksum, tidak pernah tersilap. Sedangkan doktor, walaupun bagaimanapun pakarnya, dia pasti pernah tersilap menentukan obat bagi pesakitnya. Tapi kita taat sebab kita iktiraf dia pakar. Tapi kenapa kita iktiraf Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, kenapa kita tidak patuh kepada ajaran? Ini yang berlaku sekarang. Tidak. Jadi asyhadu kita itu batal. Itu dia. Nampak tak? Batal asyhadu tu. Macam mana nak jawab dalam bubuk tu? Masya Allah. Baik, kita lihat lagi. Kedua, akhirun dia kata ya. Akhirun aku berikrar ataupun berjanji di antara janji kita anak cucu Adam kepada Allah ialah tidak akan mematuhi syaitan sebab dia adalah musuh kita yang nyata. Firman Allah ini dalam surah Yasin, alam a'an ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa an ya'buduni hadha siratal mustaqim. Bukankah aku telah berjanji dengan kamu wahai anak-anak cucu Adam agar kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Lain daripada syaitan tidak ada musuh. Kita sama-sama manusia tidak ada musuh. Itu kena faham tu dah. Sebab tu musuh yang nyata ni, yang kata musuh betul adalah syaitan. Lain daripada syaitan bukan musuh. Sebab itu orang Islam ni dia tidak boleh memusuhi sama sendiri. Tak boleh. Nampak? Walaupun orang yang dimusuhi itu memang orang yang jahat. Walaupun dia jahat macam mana pun sekalipun, sebab itu dia kata di antara syarat taubat mengikut Ibnu Maskawai ya.
Dia kata seorang yang bertaubat, betul-betul bertaubat tadi, dia tidak akan mencela musuhnya, dia tidak akan menjauhi musuhnya, dia tidak akan putus hubungan dengan musuhnya. Ini antara syarat taubat tau. Dia ada 8 syarat taubat, bukan 4 saja, 8 mengikut Ibnu Maskawai, ya. Antaranya kita tidak boleh kita tidak memutus hubungan dengan musuh kita. Sebab tu Nabi Abu Jahal pun, Nabi jumpa Abu Lahab pun, Nabi bertemu, semuanya itu musuh-musuh Allah di zaman Rasulullah. Musa alaihissalam, walaupun Firaun itu sendiri, dia tidak memusuhi Firaun, dia mari mendekati Firaun, terus berdakwah dengan Firaun, terus membawakan ajaran sampai Firaun sendiri, ya, mengancam dia sampai tahap itu. Ini antaranya. Yang kita sebut musuh adalah syaitan semata-mata. Itu dia. Dia pakai kerana itu. Dalam sini kita berjanji kepada Allah, aku ikrar, artinya aku berjanji bahawa aku tidak akan taat, tidak akan patuh kepada syaitan. Itu yang kedua. Malahan sejak alam ruh lagi setiap insan telah berikrar, kita dah mengaku dalam arwah sebelum kita bagi ke bumi dengan pakai, ya, pakai sarang, pakai sarung manusia ni, ya. Kita ada di alam arwah dulu, semua manusia dan jin di alam arwah satu tempoh yang cukup lama. Melainkan Allah saja mengetahui tempoh lamanya. Artinya kita sudah, tiap-tiap kita sudah kenal Allah pada hakikat, pada awalnya. Ini kita ada di awalnya. Ini dalil Al-Quran. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ini kata Allah, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini dalilnya kita tak boleh nafi besok di akhirat, ya. Dan ingatlah, kenangilah semula. Kalau kita sekarang, kenangilah, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam daripada sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Kita pun jawab, qalu bala. Kita tak kata na'am, nak kata na'am murtad ni. Kalau kata na'am ayat ni, kalau tulis na'am murtad. Sebab tu ayat ni turun qalu bala. Nampak tak? Ulama tafsir tanya ni, kenapa qalu bala, bahkan, ya, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kalau kata na'am, betul kamu bukan Tuhan kami, akan jawab. Nampak tak? Dia lagi jauh lah. Sebab tu tak boleh baca na'am. Bala dengan na'am ni, bala memberi erti mengakui tentang apa yang kita dianjurkan atau apa kita disuruhkan atau kita disuruh bersaksikan. Itu artinya bala. Kalau kata na'am, salah pun na'am. Betul pun na'am, betul. Na'am dia boleh belakang, nampak tak? No? Tidak. Dulu di Sungai Dua ada seorang orang alim, Sa'ad, Tuan Guru Sa'ad dia. Apa bisa dengar? Sungai Dua tu, ya. Tuan Guru Sa'ad dia. Betul pun dia, salah pun dia. Maka gelaran dia Pak Haji Sa'ad dia. Tuan Allah dia. No? Saya pergi mengaji kat dia dan sempatlah ikut dia mengaji. Masa tu dia buka kitab-kitab lama. Kitab apa? Hidayatul Subyan. Hidayatul Subyan, Syekh Hussein Nasir punya kitab. Dia mengaji kat dia lah. Dalam surau dia, saya ingat ada lebih kurang dekat 50 biji jam. 50 biji. Surau kecil je. Surau Sungai Dua. Nampak tak? No? Dia ni, betul pun dia, tak betul pun dia. No? Itu na'am. Itu na'am. Sebab tu ayat ni tak boleh bunyi na'am. Sebab na'am ni boleh terima dua-dua. Dia kena kata bala. Bala tu memang betul, sebetul-betulnya, bukan salah. Maka tu ayat ini bunyi qalu bala syahidna. Maka kita pun jawab, Tuhan tanya sebelum kita Allah Ta'ala hantar ruh-ruh tu bagi ke bumi, sebelum dia angkat ruh-ruh ni kepada jasad kasar ini, kepada alam gelap ni, maka Allah telah bertanya kepada kita dalam arwah. Dulu kita sedang mengitari arasy Allah. Seluruh ruh-ruh manusia dan jin sedang mengitari arasy Allah dalam satu tempoh yang cukup lama, melainkan Allah saja yang amat mengetahui. Ya. Sesudah itu, sudah kita kenal Tuhan, sudah kita pastikan ketuhanan, sudah kita tawaf pula tadi ni, kita melingkari arasy tadi ini, maka sebelum kita dibawa ke bumi, Allah tanya kita dulu, buat satu kepastian. Alastu bi rabbikum? Apakah tidak aku ni Tuhan kamu? Tuhan tanya. Qalu bala syahidna. Syahid. Nampak tak? Ashhadu tu.
Bahkan kami naik saksi, kami bersaksikan Engkau Tuhan kami. Maknanya seluruh manusia itu ada sekarang 7 billion manusia, semuanya asalnya sudah Islam. Kita mari ke bumi ini asalnya sudah Islam, tapi dia panggil Hanif, dia tak panggil Islam. Hanif, Hanifah, Muslimah. Kita highlightkan dalam doa iftitah, nampak ya? Bila kata Hanifah Muslimah, kita akan ingat bahawa kita pernah berjanji dengan Allah di alam arwah dulu bahawa Allah adalah Tuhan kita. Maka itu bila orang yang bukan Islam masuk Islam, kita tak kata masuk Islam, kita kata kembali kepada Islam. Itu bahasa reverse to Muslim. Nampak orang putih kata, dia tak kata masuk Islam. Sebab asal manusia ini semuanya adalah Islam. Sebab di alam arwah dulu kita sudah mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Ini artinya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, "Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Ghafil itu kena jaga baik ya. Ya. Di mana nanti kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan berdalih ya, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Maknanya kami didatangkan Rasul, dibawa kepada kami utusan daripada Allah ya, menerang kepada kami tentang ketuhanan, menarik kami kembali kepada agama Allah, agama Islam, supaya kami tunduk kepada agama Allah, supaya kita tidak ada jalan nak akui. Sebab kita ada 3 perkara yang Tuhan turun. Pertama, dia hantar Rasul, tak boleh Nabi ya. Kedua, dia turun Al-Quran. Ketiga, dia bawa hidayah langsung daripada Allah. Hidayah daripada Allah, Quran Tuhan turun, Rasul Tuhan utus. 3 perkara ni memang datang. Nampak tak? Maka tak dapat tidak, kita sudah pun Islam daripada awal. Maka orang-orang kafirin, kita bertanggungjawab, orang Islam ni bertanggungjawab untuk membawa orang kafirin ni kepada Islam. Nampak ya? Dan tuan faham ni dulu saya pernah sebut dah. Kalau di Afghanistan, di Kabul ya, ada tu daerah ni sekarang sudah Islam lah. Dulu asal daerah namanya Kafiristan. Bukan Uzbekistan saja ada ya. Bukan Turkistan saja. Ada negeri nama dia Kafiristan. Apa buka Google tengok ada lah. Nampak ya. Lepas tulis lagi nampak apa? Itu dah dibabuh lagi. Buh di tangan baju dia lagi dah. Ya. Kami ini kafir, eat pork, makan babi. Tulis di sini. Di mana? Di daerah Kafiristan, dalam Kabul ibu negara Afghanistan. Tanah. Pakistan tu bersih, tanah bersih. Sebab dia keluar daripada India. India pula Hindustan, tanah Hindu. Nampak tak? Ya. Pada tahun 1928 di mana para dakwah yang datang daripada India, yang datang daripada China telah berjaya mengislamkan mereka. Dipertukar Kafiristan jadi Nuristan, tanah cahaya. Ya, kita panggil kapiak marah tak boleh. Jangan panggil kapiak ke orang. Tak betul. Ya, Allah sendiri panggil kapiak. Kenapa kita tak takut panggil kapiak? Kalau orang takut nak panggil kapiak kepada orang kafir, dia kena cek pada iman dia tak betul tau. Kalau kita takut nak panggil orang kapiak, Tuhan kata ya ayyuhal kafirun. Secara satu surah, nampak tak? Sunat kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Sebelum tidur baca surah ni sunat. Nampak? Dia lebih kuat lagi tuntutan daripada tabarakalladzi. Orang dia baca tiap malam kan? Yang ni lebih kuat lagi ni. Tiap-tiap malam sebelum tidur baca surah Al-Kafirun sekali baru tidur. Itu dia, nampak tak? Supaya kita dapat beza. Kalau mati kita malam tu, mati dalam Islam. Itu dia, nampak tak? Ya? Sebab kita buat satu declaration, pengakuan sebelum kita tidur, surah ni lah Tuhan sebut. Ya, tapi Tuhan panggil orang kafir dengan penuh hormat. Ya ayyuhal kafirun. Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu sama, bukan tak ada beza. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun. Ya itu sama. Surah Nida merujuk kepada kemuliaan. Allah memuliakan orang kafir itu. Sebab dia Bani Adam, dia bukan binatang. Nampak tak? Laqad karramna Bani Adam. Sungguhnya kami muliakan anak Adam tadi ini. Maka tak dapat tidak, kemuliaan ini Tuhan sebut, ya wahai orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada akhirat. Nampak tak? Bukan satu kata-kata yang caci, bukan kata-kata lucah, dia bukan kata-kata rafas, dia tidak masuk dalam kata-kata yang menghina.
Dia hanya membezakan antara yang beriman dengan tidak. Itu saja kafir ni. Nampak tak ya? Jadi maka tak dapat tidak kita kena faham dia akhirat nanti Tuhan kalau tanya kita siapa yang tak beriman, tak ada siapa bang yang ikut bohong. Nampak tak? Allah telah berikan kepada kita berbagai dalil dan sebagai seruan untuk kita bawa. Kemudian kita bahas lagi. Yang ketiga, ya, i'taqidu ni aku beriktikad, bawa sampai akidah, atau aku berkeyakinan. Perkataan i'tikad sama dengan perkataan akidah, iaitu simpulan yang kokoh dan kuat. Jika simpulan tali tidak mudah dibuka atau dilerai, maka demikianlah jika sesuatu itu sudah menjadi i'tikad dalam atau akidah seseorang, maka ia tidak mudah goyah. Sebab itu turun ayat ni, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, sebab kita sudah ada fitrah tu. Nak paksa buat apa? Fitrah tu dah ada dengan kita. Dapat merasai kewujudan Allah. Tiap-tiap manusia, apabila dia katakan manusia, sudah ada satu naluri-nalurinya merasai ada ketuhanan. Ya, itu kita panggil fitratullah, fitrah Allah. Itu sebabnya tiap kali bila kita habis Ramadan, kita kena bayar fitrah. Betul ni lah. Nampak tak? Meraihkan fitrah kita tu, ya, membersihkan daripada syirik, membersihkan daripada segala bentuk kekufuran, membersihkan daripada segala sifat nifaq, maka kita dapat kebersihan fitrah itu, maka kita bayar zakat. Bayar zakat tu sebagai pembersihan kepada fitrah kita. Nampak tak? Itu paling penting. Maka tak dapat tidak kita menyebut tadi Tuhan la ikraha fi din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nampak tak? Kerana telah nyata yang jelas, yang sahih itu daripada yang kabur, daripada yang tidak betul. Sudah sahih. Tiap-tiap jiwa sudah ada perasaan ini, ya. Kalau saya pernah ingat dulu bagaimana Lenin, ya, presiden Rusia, ya. Presiden Rusia dulu memang dia ni komunis, tak percaya Tuhan. Antara ideologi dia jangan percaya ada Tuhan. Bukan dia tak percaya, dia keluar satu peraturan, satu undang-undang peraturan kepada seluruh anak negeri Rusia supaya tidak boleh simpan satu kepercayaan bahawa adanya Tuhan. Buang kepercayaan Tuhan itu. Itu dipanggil apa? Dipanggil etis. Nampak tak? Ataupun Arab kata dahriyun, ataupun mulhid. Kafir mulhid. Tak dapat tidak. Jadi mereka ini tuan, di waktu dia nak mati ya. Waktu nak mati ya, azab 18 hari baru mati. 18 hari punya seksa dia dapat tidur. Pakar-pakar keliling dia. Duk pam macam-macam masuk bagi dia hidup. Tak mau bagi dia mati. Tapi oleh kerana kian lama sakit, kalian sakit, amat sakit sampai tak boleh nak keluar dah lagi. Mereka keluar perkataan apa? Oh Tuhan. Dalam bahasa Rusia, saya pun tak ingat. Dia tak abang. Betul saya nak baca lah. Tapi terjemah Melayu kata, oh Tuhan. Pakar-pakar gini dia kata, Tuhan sebut Tuhan. Tuhan sebut Tuhan. Dia kata, bila aku sebut Tuhan, orang sakit-sakit. Nak kecoh juga. Nampak? Betul tak? Bila aku sebut Tuhan, sakit aku reda. Dia kata, nampak? Itu dia kita faham maknanya rasa, perasaan adanya Allah, ada wujudnya Allah dalam diri kita itu. Dan itu acuan sibghatullah. Wa man ahsanu sibghah. Tuhan kata sendiri, ini acuan Allah. Mana ada lagi orang yang boleh buat acuan lebih baik daripada acuan ini? Satu acuan yang kita dapat daripada Allah SWT. Sebab penciptaannya satu, Allah wujud nafsiyah, seorang satu-satu dia aja. Maka tak dapat tidak, kita tak dapat nabi. Mawar Iman kata tadi, akidah kita ketiga, i'taqidu, aku beriktikad. Yang keempat, a'lamu, aku berilmu ataupun aku mengetahui. Maka kena ada ilmu lah tuan-tuan. Kita nak kenal Tuhan ni, nak kenal Allah, nak kenal syahadah, nak kekal syahadah, nak perlakukan syahadah sampai dalam kubur. Syahadah kita hanya disahkan dalam kubur. Lah kita belum tentu, belum sah lagi dengan syahadah kita ni. Lagi kita tak jumpa muka nakir, kita tak periksa lagi. Kita masuk jumpa muka nakir, baru sah akidah kita. Sekarang kita belum katakan syahadah aku betul, tapi kita kena ada ilmu. Sebab itu kita dituntut untuk menuntut ilmu tauhid. Ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu apa? Ilmu ma'rifah. Ilmu apa? Ilmu sifat 20. Wajib kita pelajari itu satu-satu ilmu yang ada, ya, yang merumuskan tentang ketauhidan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada ilmu lain lagi dah, ya. Lain daripadanya adalah mungkar, tertolak, bid'ah, dalalah, tak pakai.
Maka tak dapat tidak tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah pasti dengan ilmu, maka wajib kita mengisi ilmu ketuhanan. Antaranya ilmu berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan sifat Allah, berkenaan dengan zat Allah, berkenaan dengan perbuatan Allah, sehingga terbentuk 3 tauhid. Pertama, tauhid kepada zat Allah, mengasah zat Allah. Kedua, tauhid mengasahkan sifat-sifat Allah. Ketiga, tauhid mengasahkan akan perbuatan Allah SWT. Ini mengikut Asy'ariyah Maturidiyah yang kita mengaji. Okey, baik. Kemudian yang ni laju ni, saya duduk laju betul ni. Bukan slow ni lah. Kalau nak bupai, mula tak habis lagi. Kita kita tazkirah. Nah, tazkirah tuan-tuan Sekala layang sudah tuan-tuan nampak, oh banyak benda ni ada. Kita kena canggih, perpanjangkan lagi. Kelima, ubayyinu. Yang ni yang kita kurang ni. Ubayyinu ni masuk dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Aku zahirkan dalam sikapku sebagai seorang Muslim yang akur, patuh dengan suruhan Allah dan Rasul, dengan melaksanakan segala perintah, dengan ikhlas, benar, istiqamah, konsisten, dan sabar dalam menerima ujian dalam hidupku sebagai hamba Allah yang sabar. Ini kita melaksanakan perintah-perintah syariat. Di sini hubung kait dia dihantar guru bagi kepada kita untuk mengajak. Apakah amalan-amalan hubungan kita nak buat dengan Allah? Menghubungi Allah itu ada cara. Cara mana? Cara ibadah. Ya, maka kita melaksanakan ibadah ini seolah-olah kita telah melaksanakan perintah Allah seluruhnya. Melalui sebab itu beriman kepada Rasul adalah wajib. Wajib, tak dapat tidak. Ya, sebab tu rukun syahadah ada 4. Saya tak bawa sini rukun syahadah, tak bawa dalam rukun syahadah 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga, mengisbatkan perbuatan Allah. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah SAW. Itu dia. 4 perkara ni rukun syahadah, tuan-tuan. Rukun syahadah yang tidak banyak orang perhatikan, yang tidak banyak orang sebut perkara ni ya. Kita tahu rukun Islam, rukun iman ya. Habis gagal juga rukun nikah. Tu ya, batin nak nikah. Tengoklah. Kalau tidak yang tu kita tak beritahu. Faham tak? Ini rukun syahadah ya tuan-tuan. Ya, rukun syahadah maknanya pertama mengisbat, meletakkan pada perjalanan akidah kita bahawa Allah itu adalah Tuhan kita, zat Allah wujud sebagai zat wujud yang nafsiyah. Yang kedua, kita mengisbatkan akan sifat-sifat Allah. Kita terima bahawasanya kita berada dengan keadaan di mana kita diadakan oleh Allah dengan sifat-sifat Allah yang teristimewa, antaranya sifat-sifat ma'ani yang 4. Dia ada 7, 4 tu yang paling penting. Pertama, al-qudrat, kuasa. Yang kedua, iradat, berkehendak. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, hayat. 4 sifat ini jelas kita nampak dengan mata kepala. Kalau tak ada manik, tak ada halangan di jiwa kita, nampak tak? Kita boleh nampak mata kepala kita sendiri. Terbentang. Pentingnya fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri sudah punya tanda tentang kewujudan, kebesaran, kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung sekali kerahiman Allah ada dalam itu. Ini kita tak nampak. Kita tak balas cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang maksudnya setiap orang yang sanggup untuk menjadi saksi bagi suatu kes di depan mahkamah tentu saja mesti dah mengetahui perkara yang akan disaksikan. Betul tak? Jika dia sanggup menjadi saksi hanya untuk membela kawannya sedangkan dia sendiri tidak tahu perkara sebenar, maka dia boleh digolong sebagai saksi palsu. Dia nampak tak? Oleh itu, jika anda telah meletakkan aku bersaksi di hadapan perkataan Allah dan Muhammad, anda perlu bertanya, sudah sampai di manakah ilmu anda tentang Allah dan Muhammad? Faham ya? Baik, pencerahan lagi. Ataukah anda lebih kenal riwayat hidup dan gayu data pembesar-besar negara di dunia? Bintang filem atau penyanyi? Ubayyinu artinya aku menyatakan dalam bentuk sikap setelah membuat pengakuan, janji, yakin, mengetahui siapa Allah Rasulnya, lalu diikuti pula dengan tingkah laku dan perlakuan seharian yang menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Itu paling penting. Kemudian suruhan-suruhannya akan dilaksanakan, larangan-larangan pula akan dihindari. Dalam hal ini berapa banyak umat Islam yang mengkotakan apa-apa yang sudah mereka katakan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Itulah sebabnya para ulama akidah sepakat mengatakan bahawa rukun 2 kalimah syahadah ada 3. Pertama, mengucapkan dengan lidah. Rukun dia ada 3.
Pertama mengucap dengan lidah, kedua membenarkan dengan hati, yang ketiga melaksanakan dengan anggota. Itulah sebabnya jika dua kalimah syahadah hanya sudah diucap dengan lidah, dibenarkan maksudnya dalam hati tanpa ragu bahawa Allah Tuhannya dan Muhammad Rasulnya, masih belum lagi terpenuhi rukun syahadah jika dia tidak melaksanakan tuntutan dua kalimah syahadah dalam kehidupan. Berapa banyak umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadah dengan fasih dan lancar serta faham pula maksudnya, tapi suruhan Allah dan Rasul tidak diperbuat, malahan masih banyak yang bergelumang dengan maksiat. 11. Pendedahan ini tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan sesiapa, hanya mengharap kiranya menjadi bahan renungan bagi setiap muslim dan muslimat. Sudah sampai di manakah kita memenuhi tuntutan lima makna syahadah yang kita sebut tadi, dan sudahkah dipenuhi atau belum ketiga-tiga rukun dua kalimah syahadah? Jika sudah sempurna, alhamdulillah. Sekiranya belum, ayo marilah kita bersungguh-sungguh mendalami persoalan ini, kerana dua kalimah syahadah inilah hanya satu-satunya penebus daripada siksaan neraka Allah. Ini kita tengok secara rajahnya, khulasah syahadah, kesimpulan. Khulasah ni natijah, kesimpulan, conclusion. Kita buat asyhadu ada 5. Aku saksi ada 5. Pertama, a'tarifu, i'tiraf. Kedua, a'lamu, aku mengetahui. Yang ketiga, a'taqidu, aku beriktikad. Yang keempat, uqirru, dan aku berakrar. Yang kelima, ubayyinu, aku melaksanakan. Bayan, melaksanakan bayan. Nampak ya? Ini paling penting. Dan 5 konsep ni kita lihat bahawa syahadah kita asyhadu ada 5 benda. Macam juga Allahu Rabbi nak jawab dalam kubur tu pun ada 5 ayat. Tak ada 5, tak ada jawab tuan, tak ada jawab. Sorry nah. Man rabbuka, tak ada 5 tu. Man rabbuka, Allahu Rabbi. Nampak tak? A'lamu. Nampak tak? Ya. Wujudahu a'lamu, zatihi a'lamu, sifatihi a'lamu, af'alihi. Itu dia. Aku mengenal sifat Allah, aku mengenal zat Allah, aku mengenal perbuatan Allah, dan aku akui, nampak tak, bahawa semuanya itu adalah aku kenal, itulah Allah kita, Tuhan yang kita sembah. Baru betul. Satu baru tu. Dia ada lagi 4 nak jawab kan. Nombor 4, aku hubungi dia sembahyang. Itu baik sembahyang. Kenal Tuhan tak sembahyang apa? Ya, sebab itu ulama mengatakan satu kaedah dalam segi kaedah tauhid lah. Ya, usul tauhid, usul tauhid, usul tauhid, dan usul tauhid sebut la tusihul ibadah ila ma'rifatil ma'bud, tidak sah itu ibadat melainkan kamu kenal siapa yang kamu sembah. Tuan, kita tak kenal Tuhan kita sembah tak sah. Nah, kenapa betul ya sembahyang tu dulu? Sembahyang tu kita sembah Allah. Kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah, nah, orang yang sembahyang kepada Allah ni akan kenal sifat-sifat Tuhan secara tafsir atau sekurang-kurang secara ijmal. Ijmal pun jadilah. Bukan semua orang boleh mengaji tafsir ni. Apakah semua orang mampu mengaji sifat 20? Orang duduk dalam tengah rimba ni mana ada masa nak mengaji? Nak pinjam buku tak mana? Nampak tak ya? Dia kena beriman secara ijmal, mengenal Allah secara ijmal. Ya. Macam ada sebut kisah bagaimana para sahabat Nabi bertemu dengan orang Arab di tengah-tengah padang pasir, yang tidak ada kemudahan-kemudahan ilmu, tidak ada madrasah, tidak ada pondok, tidak ada kitab. Dia dengan unta, dia bergetang siang malam. Sahabat Nabi tanya kat dia, ya, ni hang duduk sini lama-lama di atas padang pasir ni, hang kenal Tuhan tak? Tanya kan. Ya? Dia jawab apa? Ya, aku kenal Allah. Itu ijmal, secara ijmal, global, ya. Di mana aku kenal Allah? Dia kata tu dia bukti taik unta dia kata. Dia tunjuk taik unta. Kalau ada taik unta mesti ada unta. Nampak tak dia kata? Nampak tak? Tu dah. Mana boleh ada taik unta tak ada unta? Macam itulah ada langit dan bumi, mesti ada pencipta. Nampak tak? Dan pencipta ini, aku terima pencipta ini adalah maha berkuasa. Pasal apa? Dia buat semua. Semua ni dia buat sendiri. Bukan ada orang buat, mana ada semua-semua lain daripada dia yang buat. Mereka dia semata-mata. Dan aku akui penciptanya berilmu. Dia kata nampak. Pasal apa? Dia buat semua teratur, tak silap. Matahari, bintang, bulan, bintang begitu banyak tak pernah belaga. Kita ramai yang belaga. Nampak tak lah? Ramai-ramai manusia belaga. Nampak tak? Ya?
Tapi Allah dia buat bintang begitu banyak, tak belagak. Ini erti kata dia beranduk. Nampak tak? Kemudian siang malam beredar dengan begitu teratur. Nampak? Orang boleh tulis takwim, ya. Lagi 100 tahun punya takwim boleh tulis hari ni. Maknanya tak silap matahari bulan beredar. Nampak tak? Ya, itu artinya Tuhan aku tu yang aku kenal tadi ni adalah Maha bijaksana. Nampak? Dan lagi cukup penyayang. Aku tahu Tuhan aku ni penyayang sebab dia buat semua sempurna. Nampak? Dia buat diri aku sendiri sempurna. Nampak? Ya, nak makan cukup. Sebab tu Allah buat binatang-binatang ni ada binatang burung. Duk garang kaki ya, dengan paruh ya, nampak? Ya? Maka itu ada bentuk cara makan dia sendiri. Ada 2 kaki, kita semua boleh makan. Pasal Tuhan buat kita sempurna. Ya? Cukup dengan anggota-anggota kita boleh makan semua benda, boleh makan semua cara, boleh susun bagaimana keadaan makanan. Nampak? Maka kita telah jadikan Allah SWT sempurna. Maka aku terima bahawa itu cara aku. Itu kita panggil iman secara ijmali. Dia tak ada kitab, nampak tak? Tapi dia boleh fikir, dia ada akal, dia boleh fikir. Dia boleh fikir masakan benda ni ada sendiri. Itulah kecacatan, kelemahan, ya. Faham etis, ya. Faham etis yang kata tak Tuhan ni benarnya dia tak cerdik. Tak cerdik, ya, tak cerdik tu tuan. Sebab tu maka itu kita kena ambil faham asyhadu ni pengakuan kita ada ni, kita kena ada 5. Baik, sekarang kita lihat lagi. Kita sambung sikit. Khulasah syahadah. Tadi kita tunjuk rajahkan. Ini dia lah 5 perkara ni tuan. Ya. Pertama, a'tarifu, aku iktiraf atau aku mengakui. Siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Nampak tak? Tu dia. Yang kedua, uqiru, aku berikrar atau aku berjanji. Asyhadu nombor 3, a'taqidu, aku beriktikad ataupun aku berkeyakinan. Yang keempat, a'lamu, aku berilmu ataupun aku mengetahui. Dan yang kelima, ubayyinu, aku menyatakan dan bentuk sikap. Ini yang kita tadi ni antara makna asyhadu yang kita mengaku dalam syahadah kita. Sambung ya. Ini kita tinggal lah yang ni, pada ni banyak ni. Nanti saya nak bawa. Saya biar penghujung sikit ya. Penghujung dia banyak ni nak bawa, memang tak boleh siap hari ni. Dalam sejam dia apa? Dia ni kena jadi siri ni, baru boleh. Tapi kita bawakan secara lambang sebab tentang dia ambil. Kita ambil dia minta tuntutan beriman. Tuntutan beriman dengan syahadatan. Apabila mulut kita melafazkan 2 kalimah syahadah ini, bermakna kita telah mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh alam adalah sebagai saksi akan perjanjian ini. Itu nombor 1. Ya, orang yang mungkin janji, ini janji orang Islam dengan Allah ni, manusia dengan Allah ni janji dia. Orang mungkin janji ni kita panggil apa? Munafik. Nampak? Alamatul munafik salas, Nabi kata. Alamat munafik, ya, iza hadatsa kadzab, bila bercakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, bila dia janji dia mungkir. Wa idza utu min khan, bila bagi amanah dia khianat. Nampak juga. Jadi orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi tidak melaksanakan segala perintah, segala titah, ya, maka orang ini kita panggil apa? Munafik kan? Itu yang munafik sejati. Munafik sejati yang tu lah. Lagi bahaya. Dia akui pada zahir, pada batin dia kufur. Nampak tak? Dia akui pada zahir, dia ucap pada zahir, batin dia kufur kepada Allah, tak tunai hak Allah kewajibannya. Maka itu orang dia bukan sebagai dia beriman. Kedua, jika kita langgar perjanjian ini, maka setiap kaki dan tangan kita, setiap helaian rambut dan anggota badan kita, setiap rincian alam akan bertindak. Alam bumi duduk tunggu nak telan kita, ya tuan. Nampak? Ya? Bila kita tak betul, bencana alam ni sebenarnya hukuman kepada manusia. Allah jadikan gerak gempa, ya. Jadikan bagaimana tsunami sebagai contohnya, ya. Allah jadikan ayam apa? Ayam besar, macam mana kita sebut tu lah. Ini di antara yang kata tadi ini bukan kebetulan bencana alam. Dia adalah sebagai satu hukuman kepada manusia. Hukuman kepada manusia. Apabila berlaku banjir Nabi Allah Nuh AS, nampak tak? Ya. Berlakunya banjir Nabi Allah Nuh AS, Allah bagi tempoh selama
800 tahun. 800 tahun umat-umat yang ada pada zaman Nabi Allah Nuh AS, banyak yang ingkar, banyak yang menentang, banyak yang khianat kepada perintah-perintah yang dibawa oleh Rasul Allah Nuh AS. Ya, Nabi Nuh tak bawa banyak syariat, ya, tapi dah ada sembahyang ada, puasa ada, haji tak ada lagi, zakat tak ada lagi. Itu zaman Nabi Nuh. Tidak ada zakat, tidak ada haji, ya. Yang ada pertama sembahyang ada, yang kedua puasa ada. Sebab tu puasa ni satu ibadat yang paling tua, ya. Maka tak dapat tidak, dia tak laksanakan sembahyang, dia tidak berpuasa. Ini Nabi Nuh punya umat. Tempohnya 800 tahun, umur dia 950. Mana kata apabila 150 tahun umur Nabi Nuh, dia telah dinanti Allah menjadi Rasul. Jadi Rasul. Bila jadi Rasul, dia menyeru kepada umat dia supaya menyembahkan Allah. Dia tak buat. Yang lakukan perintahnya terlalu sikit, banyak yang kufur, maka Allah hukum dia dengan didatangkan banjir. Itu banjir itu hukuman kepada umat Nabi Nuh yang 800 tahun tidak taat kepada Nabi Nuh AS. Nampak? Ya. Lepas tu Allah biar kata tempoh yang panjang. Daripada Nuh sampai Nabi Ibrahim, satu tempoh yang agak lama. Dia lebih kurang dalam 1000 tahun juga. Beza antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, tempoh masa dia. Ya, macam kita dengan Nabi Muhammad, ya, 1500 tahun sekarang kan. Ya, 1445. Kita ada 445 lah kita sekarang ni dengan Nabi Muhammad, ya. Itu dia. Maka tak dapat tidak, itulah dia, maka Allah turun perintah. Jadi sekarang hidup berlaku macam-macam bencana. Bencana macam-macam lah. Termasuklah kekejaman Israel kepada masyarakat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin, ya. Bukan kebetulan, bukan secara koinsiden, dia adalah hukuman daripada Allah. Allah hukum, ya. Kerana kita tidak tunai janji kepada Allah. Jadi alam di sini akan jadi penghukum, akan jadi sebagai alat untuk menzalimi kita dan untuk mendera kita. Langit bumi, angin pokok, kalau ada hadis tu cukup. Angin duk baca apa? Angin duk minta, ya, izinkan kami untuk meruntuhkan seluruh alam manusia. Angin minta. Angin makhluk Allah yang paling kuat, tuan-tuan. Ya. Sampai kita ada guna apa? Kepada angin dia. Nampak? Kita tak kata benda lain kan? Angin adalah makhluk Allah yang paling kuat. Makhluk Allah yang kedua adalah ayak. Makhluk Allah yang ketiga adalah barulah kepada api. Baru mai tanah. Nampak tak? Kita tanah mula kan? Tapi kekuatan tu mula-mula sekali Allah bagi kepada angin. Angin juga boleh mengugat tanah, angin juga boleh mengugat api, angin juga boleh mengugat ayak. Nampak? Angin. Dia bawa ayak tsunami apa? Angin bawa tu. Tsunami itu angin bawa. Ya. Bukan dia boleh main sendiri, ayak tu. Angin bawa, ya. Dia boleh pecah habis di dataran lautan tu. Ya, dia boleh jadi berbelit-belit, berlapis-lapis. Dia angkat naik. Maka tak dapat tidak. Ya, itu kita faham. Kita sendiri pun kalau perut kita pun Tuhan pun dia ada angin. Gastritis dia bagi angin kan. Lepas angin baru tengah makan bawah ayak. Sebab tu kita orang Islam bila makan jangan minum ayak cepat. Lepas makan biar kering dah tu. Habis-habis sangat lepas 15 minit baru minum ayak. Lepas 15 minit baru minum tawar. Nah, tapi kita tunda dengan ayak sekali gitu dia. Nah. Tu nah. Ini yang rosak habis sebab kita dah lawan dia punya struktur dalam perut kita Tuhan letak, ya. Atas dia bagi angin. Sebab angin itulah nak bawa makanan kita turun, angin juga nak pump kita turun, angin juga nak mencernakan makanan kita, nak rombak macam tsunami itu dalam perut kita. Nampak? Sebab tu perut kita dia belakang macam ulang. Dia bergerak macam ulang tu dalam perut tu. Dia tak duduk diam. Nampak tak? Perut kita satu makhluk yang macam jantung juga, dia bergerak tak berhenti. Nampak tak? Kita tidur kiri dia bulat, kita tidur kanan dia bulat. Bulat ni nampak tak? Kita angkat, kita berdiri dia naik, kita duduk dia turun. Nampak tak? Ya. Dia perut tu berjalan, ya, 21 kaki tadi perut kita kan. Duk berlekak dalam perut kita. Tuhan buat tu. Kemudian di bawah tu di bawah sekali ayak. Bila kita minum, kita makan, angin bawa turun. Bila bawa turun, ruang angin tu kena kosong. Ni sampai ruang angin boleh balas sampai tu dia. Nampak dia kata jadi sampai bunyi tu kata ruang angin yang masuk tu.
Dia dah masuk bahagian angin, dia dah kacau orang, nampak tak ya? Belahak lah. Nampak macam mana? Nampak tak? Ini dia antara kita contoh. Tak apalah kita buat begitu ya. Kemudian dan juga sebagai saksi di mahkamah Yaumul Mahsyar kelak, dan akan dibicara tidak ada siapa yang akan membela kita dan siapa melepaskan kita daripada hukuman dan azab Allah SWT. Perjanjian awal yang telah kita lakukan ketika di Al-Araf, ketika yang berdasarkan firman Allah yang kita dah baca tadi pada ayat Araf 132, dan mengaku dengan Tuhan ketika kita dihantar mari ke bumi ya, ketika kita dah kata roh maka kita dihantar mari ke bumi, maka itu artinya kita sudah mengakui dan semua manusia dan jin asalnya sudah jadi Islam. Ya, itu ayat yang kita bacalah. Maka tuntutan laksana perjanjian syahadah pertama menerima dengan sepenuh syariat Allah, tuntutan tauhid at-tasyrik, firman Allah Taala, ada satu sekali. Yang kita mula-mula beriman ni, beriman kita mesti mula-mula dengan menerima sepenuh syariat Allah. Dia panggil tauhid tasyrik. Segala hukum hakam Allah Al-Quran tu kita kena amalkan dulu. Itu paling penting. Ya, melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan segala hukum Allah secara total, penuh. Tak boleh sikit-sikit, tak boleh mencubit-cubit sikit-sikit. Dia kena ambil penuh hukum Allah tu, ya. Udkhulul apa tadi kata tadi, udkhulul fi kafah. Quran kata hendak masuk kamu ke dalam agama Allah sepenuhnya, kafah, lengkap. Bukan pakai mencubit sikit, cubit sana sikit, benda altar pula, bagi nipis pula, nampak? Tak betul dah. Dia kata 100, rotan 100. Jangan pergi jadi 6, tak betul ya. Nampak? Ya? Kita buat sikit-sikit bunyi pun. Lama esok ni dah pergi lama sikit, kita berapa lama dah buat? Berapa lama dah tunggu? Islam dah turun 1445 tahun. Nampak tak? Apa duk tangguh-tangguh lagi? Kita kena jalan terus hukum-hukum Allah ni dengan padat. Dia punya kewajipan setiap negara, tiap-tiap pemerintah, tiap-tiap orang diberikan kuasa untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, tidak, itu yang pertama. Itu kita namanya tauhid tasyrik pertama. Ya, firman Allah, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karaha wa ilaihi turja'un. Al-Imran ayat 83. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Nampak? Lagi ya, tuntutan pelaksanaan ini apa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sesudah itu patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah, padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tidak ada siapa yang boleh buat hukum yang lebih daripada hukum Allah. Ini dia tanya balik di syahadah kita tau. Ya. Lagi kedua, mengikut Rasulullah dan berhakimkan kepada dalam setiap urusan. Fala wa rabbaka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sadara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tak sebut, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak sifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana persediaan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Rasulullah tak, kita tidak boleh ubah. Rasulullah itu maksum, dia tak akan buat silap. Hukum hakam dia bawa semuanya adalah betul dan benar. Nampak? Maka itu Allah puji kan. Wa innaka ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau punya akhlak yang paling agung. Tuhan sendiri buat Nabi, utus Nabi, Tuhan sendiri puji Nabi, nampak? Dengan sifat yang luar biasa. Kerana Nabi itu betul. Ya. Dan lagi pada firman wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa jua perintah yang dibawa dari Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Itu dia. Lagi ketiga, bertawakal, memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap perkara, di samping mengambil dan menggunakan faktor. Sebab bila kita dah mengaku dua kalimah syahadah tu, kita kena bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu iman haqqan disebutkan. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Alladzina yuqimuna as-salata wa razaqnahum yunfiqun ulaika al-mu'minuna haqqan. Tuhan sebut hanya saja orang beriman bila sebut nama Allah gemetar hatinya. Bila dibaca-baca ayat Allah bertambah-tambah iman, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nampak tak bergantung pada orang lain lagi. Ya, bertawakal. Apabila mereka ada begitu, tengok dia punya sifat, sikap dia. Ya, mereka akan tegakkan salat, membelanjakan infak sabilillah daripada apa yang kami infak kepada mereka. Tuhan akui mereka lah iman haqqan, iman yang sejati, iman genuine. Nampak tak? Iman ini bukan emas loyang, bukan emas sepuh. Dia emas tulit. Nampak tak? Boleh bakar dengan api bensin, api biru tu, ya. Luar dalam kita bakar, duk emas tu lah tak berubah. Hang mari ancaman macam mana sekalipun tak goyah. Hang datang bagaimana sekali kehebatan pun dia tak sombong. Nampak tak? Kerana dia tahu itu datang daripada Allah. Dia hanya bertawakal bersandar kepada Allah. Maka itu tidak ada apa yang boleh menggugat dia. Keadaan dia ada bersih, itu bagi mukhlisin lahuddin, baru dia ikhlas kepada agama. Ya, itu pokoknya kita nak faham. Kemudian kata Allah, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah jua kamu berserah setelah kamu bertindak menyerang jika benar kamu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi idza sa'alta fas'alullah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Nampak tak? Ya, maknanya apa-apa yang kita nak minta, kita minta kepada Allah, jangan minta kepada lain. Kalau kita perlu pertolongan, ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan kita tergugat, dalam keadaan kita terancam, minta kita pertolongan juga kepada Allah. Jangan minta kepada lain. Tangguh artinya tidak bergantung kepada makhluk. Dalam soal bertawakal ini artinya, dan dia ada hadis riwayat Tirmizi, ya, ada sebutkan hadis, maka itu kita nak faham di sini. Maka lanjut dia lagi, gampang taklah taat kepada siapa yang mentaati Allah dan musuhi siapa yang musuhi Allah. Ini kena taat oleh amri, kena ada pemerintah. Nampak tak? Ya, Islam ni dia ada 6. Islam ni ada 6 kolam, kita sebut dulu. Pertama kolam apa? Kolam akidah. Kedua kolam apa? Kolam ibadah. Ketiga kolam apa? Kolam dunia. Keempat kolam apa? Kolam akhirat. Kelima kolam apa? Kolam siasah politik. Keenam kolam apa? Kolam apa nama? Kolam daulah. Kita kena ada tapak negeri untuk berpijak. Kalau tak ada tapak negeri, macam mana nak bina masjid? Kena ada tanah kita dulu, baru boleh bina masjid. Nampak tak? Sebab tu ada negara-negara di dunia yang tak ada masjid, walaupun ada orang Islam. Ada 6 negara di dunia yang tak ada masjid langsung. 6 negara tak ada masjid. Orang Islam ada. Dia nak sembahyang, kena sembahyang dalam rumah dia sendiri. Masing-masing lah gilak sembahyang di rumah. Nampak tak? Gagah-gagah oleh kerana gereja dah tak ada orang, padri suruh main sembahyang di gereja dia. Nampak? Tapi tak boleh ambil gereja kami kosong, orang kami tak main. Nampak tak? Apa ambil sembahyang di gereja kami? Sampai tahap tu sekarang, tuan-tuan, ada macam tu. Nampak tak? Tak boleh nak buat tak benar. Tu dia. Jabatan pembangunan tidak membenarkan dibina masjid. Buat lain boleh, buat nak kelab boleh. Nampak? Buat kasino boleh. Buat masjid tak bagi negara tu. Ni ada 6 negara di dunia, tuan-tuan. Bukan tak boleh buat masjid, boleh. Dia tak bagi. Tapak dia tak bagi. Nampak? Kita dah dapat tapak, dah ada negeri sendiri, pun tak bagi masjid. Dia kosong. Dia akan jadi lagu Bosnia lah besok. Ya. Ini kita nak faham. Kemudian ini kita firman Allah, panjang ayat ini kita faham. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan bermesra dengan orang yang bukan Islam, sekalipun orang yang menentang itu adalah bapa-bapa mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Ayat ini telah dikhianati oleh Bani Israel. Sebab itu dia kena laknat. Dia boleh bersekongkol dengan orang-orang maksiat, boleh bersekongkol dengan tentang Islam, boleh bersekongkol dengan orang-orang yang menghina kitab Taurat, boleh bersekongkol dengan orang-orang yang mengancam, yang mendera orang-orang Islam. Ini kelaku orang-orang Bani Israel yang Allah turun laknat. Antara sebab 5 sebab, satu di antara 5 sebab inilah kerana mereka boleh bersekongkol. Orang tak minum arak boleh bercampur minum arak. Nampak? Duk sekali bunyi pun. Nampak tak?
Islam tak boleh, dia kena bezakan. Ya, itu kan pokok kita faham. Kemudian Allah telah meletakkan iman dalam hati mereka, menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dia akan masukkan mereka dalam surga, mengalir ke bawahnya bawah sungai, dan mereka tetap di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha atau bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong agama Allah. Ketahui semuanya penyokong agama Allah itu adalah orang-orang yang berjaya. Ya, aku qauli hadza. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimat wal mu'minat. Ya. فيغفروا وإن التائبين بسم الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.